Ada satu ayat dia yang saya tak boleh lupa lah. Dia kata, siapa ajar anak korang ajar. Tu ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia Puan Kasmiati binti Katiman, Pegawai Pendidikan Daerah Bagan Dato'. Begitu juga Tuan Haji Zubaidi selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Simpang 3. Itu juga Tuan ADO kita, begitu juga wakil kepada Yang Berhormat Ahli Parlimen Datuk Sri Zahid Hamidi. Terima kasih juga kepada semualah yang tak sampai saya sebutkan di sini kan. Alhamdulillah, bila tanya tadi Sekolah Kebangsaan Simpang 3, sepuh mikir kat Simpang 3 depan ni ke Simpang 3 yang mana satu kan. Tapi cantiklah sekolah ni. Tapi baguslah bila Puan PPD dah sebut tentang dewan tu tadi, faham-faham lah tu kan. Jadi makna payah nak cari dewan. Kocik punya hal tu. Kalau setakat buat dewan terbuka tu kejap sebelum pilihan raya tahun depan selesai. Mudah-mudahan, biar saya cakap, minta sampaikan InsyaAllah kocik punya hal tu. Bukan nak minta dewan nak apa kan. At least kat tengah atau boleh buat lah, InsyaAllah kan. Besok sekolah lain nak minjam sekolah ni. Macam itulah kerja kan. Tapi itulah betul lah tu. Heran pula saya, takkan tak ada yang ada dewan yang at least ada 3 gelanggang, 2 gelanggang badminton pun dah okey sebenarnya kan. Jadi baguslah. Sebenarnya PPD bagi hint tu yang dia datang pagi ni. Bukan sebab Samsul debat sangat pun, tapi sebab itulah kan. Jadi dan alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan bila disebutkan oleh tuan pengurusi tadi kan, dia sebut saya ni anak jati Negeri Sembilan. Bila dia dah beri nak pantun, kita tak pantun macam mana pula kan. Itulah kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan, bergulung pendek panjang dirontangkan, memang takkan faham kalau tak digondongkan. Mana kalau saya cakap tu dengar elok baby, adalah maksud nak sampai tu. Nah, je kena sabar banyak, dia tak ada tahu sampai. Kadang dia pukul anak sini menentu, tiba-tiba sampai kan. Tanam apa? Tanam tabu kat tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar kan. Ilmu sikit tapi ada hikmahnya. InsyaAllah selaut garam pun akan menjadi tawar. Tentulah maksudnya. Maknanya bila kita ni ada adab, ada hikmah, insyaAllah elok. Tu sebab bila berucap tadi tu salah satu tanda hikmah lah tu. Dia kata saya sanggup datang walaupun sebelum saya pergi Pulau Pinang sebab nak dapat tengok Samsul debat. Tapi bukan kita tak nak bagi ramai-ramai peserta datang, tapi almaklumlah dewannya pun kecil aja. Dan di Bagan Datuk ni, nampak ayatnya, di Bagan Datuk ni tak ada dewan yang besar. Jadi macam tu lah. Mak dah jaga hikmah dalam hujung-hujung tu diminta bondo tu. Maknanya sampailah ajat itu kan. Sampaikan ajat tu. InsyaAllah adalah tu rezeki tu. Besok dewan dah besar, tak ada panggil Samsul debat lah. Tak dewan kocik panggil Samsul debat. Dewan besar dah orang lain panggil lah. Jadi tu lah. Jadi hari ni kita bercerita tentang bekerja sebagai satu ibadah ya. Dan mana Allah Ta'ala pun dah bagi tahu kita kan, dalam Quran Allah Ta'ala tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Habis pahala kita kerja, tak payahlah kerja, pergilah semayang ya. Pergi semayang ya. Kenapa lah kita pergi mengajar pula? Asal lah kita buat benda-benda ni yang kita buat sekarang ni. Bayangkanlah, tu sebab saya selalu cakap, itu waktu PDPR pun saya kata, bila ada satu kisah seorang lelaki ni, dia bawa anak dia jumpa dengan Saidina Umar. Kalau ingatlah cerita tu, dia jumpa dengan Saidina Umar. Saidina Umar tu dia beritahulah, wahai Umar, ni anak aku ni derhaka ni, kau tolong nasihatkan dia sikit. Maka Saidina Umar pun nasihatkanlah anak tu. Akhirnya anak tu bersuara, wahai Saidina Umar, aku nak tanya, adakah dalam semua keadaan anak aja derhaka pada bapa? Ada tak keadaan bapa derhaka kepada anak? Tu soalan dia tanya. Maka dia kata ada 3 keadaan anak itu, bapa tu boleh dikatakan derhaka kepada anak.
Yang pertama, kegagalan yang memberikan nama yang baik-baik kepada anak. Jadi dia pun cakap, kalau macam tu ayah aku dah lah, sebab dia bagi nama aku ni kumbang hitam dalam bahasa Melayu tu, diterjemahkan kumbang hitam. Nama aku tak elok. Yang kedua, kalau kegagalan dia menyediakan, meletakkan ibu yang baik untuk anak tu. Maknanya kegagalan mendidik isteri menjadi ibu yang baik pada anak pun salah ayah tu, ayah yang derhaka. Dan yang ketiga, kegagalan mendidik anak-anak dengan ilmu Al-Quran, itu juga dianggap sebagai derhaka. Pada ketika itu memang tak ada KBSM, KBSR. Pada ketika itu tak ada tak ada sistem penyata pendidikan, penyata razak, penyata Rahman Talib, tak ada. Pada ketika itu memang pendidikannya adalah Al-Quran. Dan hari ini dikembangkan. Makna kata kalau hari ini seorang ayah dan seorang ibu gagal menyediakan anaknya dengan pendidikan, itu juga adalah satu bentuk kedurhakaan kepada Allah SWT. Jangan main-main. Jadi itu sebabnya saya nak kait tu, saya kata kena sama lo, dia akan sampai pada ibadah. Jadi makna kata kalau mendidik dengan ilmu ini satu bentuk ibadah, maka sahlah apa yang kita duduk dalam dewan ni pun hari ini merupakan satu bentuk ibadah. Apa benda yang kita buat daripada semalam, kan? Contohnya dia nak buat program ni seminggu rehearsal dengan Najib Zubaidi ni. Jadi supaya tak nak ada ni, walhal yang datang 5,000 orang ya. Wah, nampak? Sebab dia tengah live ni kan, ni ada live tu, orang tak tahu apa ramai yang datang ni. 5,000 orang ni datang kan? Kalau ikut kita target 100,000 macam tu kan, tak ada lah. Tapi makna kata kalaulah orang itu dia menyusun kursi untuk program ni pun ada potensi dapat pahala ibadah. Datang dengar ceramah, duduk tak tontu lah pahala ibadah. Sebab apa? Nabi kata barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Ini semua syurga ni. Jadi jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Kan ni lah kan, datang ajak pergi balik kan. Tengok. Jadi bukan senang ya. Seorang pegawai PPD yang ada program dekat Penang datang dulu sebab nak dapat pahala banyak-banyak. Singgah sini sekejap, pergi sana sekejap kan. Memang dah itulah jadi. Memang kalau tanya dia, ponik lah jadi PPD ni, ponik. Dulu dia yang minta nak jadi PPD. Dah nak jadi PPD, ponik pula kan. Tak lama esok dah kau naik pula pangkat lagi. Mana tahu kan, kita pergi pula kat Jabatan Pendidikan Negeri, pergi lah kepada kementerian. Tu biasa. Manusia ni macam tu, macam Tuan Haji Zubaidi. Tu satu kajut tadi. Dah habis 20 tahun dah dia duduk sini. Apa dia buat duduk kat Bagan Datuk ni 20 tahun? Kan? Sebab satu benda. Sebab bila dia ada tu dalam bahasa orang Bagan Datuk sebut tu passion. Macam tu. Maknanya dia rasa semangat tu kan, semangat dia tu, dia punya iltizam tu nak membantu anak-anak. Dan tahniah sebab sekolah Kebangsaan Simpang 3 siap ada pula lagi besar pahalanya mendidik anak-anak berkeperluan khas. Itu cukup saya respect lah. Tu sebab saya pernah tegur ada satu program untuk anak-anak istimewa ni, dia buat di Negeri Sembilan masa tu. Dan masa tu Negeri Sembilan tu tuan rumah dia dekat sekolah kebangsaan Seremban Menengah, Seremban Jaya tak silap saya. Dia kumpulkan satu Negeri Sembilan datang situ. Dia tulis apa? Kekurangan bukanlah apa ni? Kekurangan bukanlah satu alasan, dia kata. Kekurangan bukan satu alasan untuk anak-anak istimewa ni. Tajuk dia kekurangan bukan satu alasan. Maka saya kritik, saya kata tak sewajarnya letak tajuk kekurangan. Alangkan OKU tu kita dah sebut orang kelainan upaya, kenapa nak sebut kekurangan lagi? Tajuk pun tak betul, saya kata. Orang debat macam tu. Dia nampak satu perkataan tak betul pun, dia betul. Sebab saya sampai, benda pertama saya tengok, nama saya Eja betul ke tak betul? SY ke SH? Ramai orang tulis SH, memang saya tak masuk sekolah tu. Mana tu bukan saya. Nama mesti SY. Kan? Okey, SY tak apa. Macam tu kan? Betul. Macam tu dia kata jangan. Jadi tajuk ini sepatutnya kekurangan itu bukan kekurangan, saya kata. Bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tu sebab besar tak pahala mendidik anak-anak yang istimewa supaya mereka boleh berdikari dalam kehidupannya. Kita semua pun sebenarnya semua adalah OKU dulu. Waktu kecil OKU, pembana pun tak tahu. Semua nak diajar. Betul tak? Tu sebab dia kata tadi, ilmu sedikit tapi dengan hikmah, garam selaut boleh menjadi tawar.
Tu cerita tu sebab Imam Malik kata biar ilmu sedikit tapi jangan tak ada adab, dia kata. Itu sebab yang tadi kita bagilah alu-aluan, berucaplah tadi kan, kan, punyalah beradab sampai, walaupun sampai tadi ponek ajak minum dulu, macam tu lah adab kan. Walaupun dapat kuih dangai yang tadi kan, nampak sadap lah, baru dapat skoping dah ajak masuk dalam dewan, macam tu lah adab, janji ada kan, macam tu kan. Jadi bungkui lah, kau faham kan, macam tu kan. Jadi macam tu lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi makna kata adab ni cerita, sebab saya berani kata tu, sebab saya sebut ni bukan cerita politik lah. Saya kata tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan sekalian di PPD, kementerian dan guru-guru, bukan kecil. Sebab kalau kita tengok apa yang berlaku di parlimen, bukan cerita politik apa yang berlaku suasana di parlimen, di Dewan dengan negeri, di banyak negeri, di kalangan masyarakat dengan masyarakat, anak murid dengan guru, kita sekarang sedang menghadapi satu krisis yang paling besar, nama dia krisis adab. Anak-anak tak hormat pada guru. Waktu PDPR suruh on kamera, dia kata dah habis data, walhal dia main game. Berapa ramai anak-anak murid dah tak penting kan pergi ke sekolah, jadi kemudian dia tak hormat pada guru. Jiran-jiran dah saling berprasangka, tak baik antara satu dengan yang lain, masing-masing buat hal sendiri. Makin banyak taman baru, makin ramai koyok berlagak di antara satu dengan yang lain. Sedangkan kita kena faham dalam bab kemasyarakatan, bila kita jaga hubung gabung jalin antara kita sesama kita, apa yang berlaku sebenarnya susah senang sama-sama. Besok sakit pening kan, bayangan dalam kita ni jiran, walaupun kita berlainan agama dan bangsa, tapi disebabkan kita ni berbaik-baik antara satu dengan lain yang dianjurkan oleh agama kita, maka apa yang berlaku? Tiba-tiba kita sakit, jiran yang bukan Islam tu nak bawa kita pergi klinik. Cuba fikir, yang itu yang kita nak, tapi makin lama kita makin jauh. Tu sebab krisis adab ni penting, nak tarap daripada sekolah lagi. Dan pada mak ayah yang tengok, mak ayah ada peranan yang sangat besar untuk terapkan nilai adab pada anak-anak. Sebab saya teringat kata-kata Pak Ngah saya. Pak Ngah saya di Perak ni, yang Tuan Dik cakap tadi di Bagan Serai ni tadi, saya kata ada satu ayat dia yang saya tak boleh lupa lah. Dia kata siapa ajar anak kau ajar, tu ayat dia. Siapa ajar anak kau ajar. Tak ada orang lain, bukan jiran sebelah aja, bukan cikgu aja, tapi pendidikan di rumah. Jadi itu sebabnya kita cerita tadi, bekerja sebagai satu ibadah. Dan bila kita bekerja sebagai satu ibadah ni adalah mencari rezeki yang halal. Tujuan kita mencari rezeki yang halal ni sebab memang dah sebutlah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah dan carilah rezeki yang halal. Dan salah satu cara yang kita mencari rezeki halal ni yang kita buat. Kita duduk dekat sekolah ni, kita mengajar, kita mendidik kan? Di samping itu kita pula menerapkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai murni. Segala program macam disebut oleh Puan PPD tadi, segala program yang baik dia akan support, dia akan buat, kita buat sama-sama. Jadi makna kata ini adalah usaha yang baik. Tu sebab mencari rezeki yang halal ni penting kita kena faham, bukan halal saja. Kadang-kadang air itu halal contohnya, ni halal, tapi kadang-kadang disebabkan duit yang kita ambil itu daripada semua yang tak halal, maka yang halal boleh jadi haram. Ada juga dia kadang berdapat daripada rezeki yang halal, alhamdulillah, dia bekerja kuat, dia mengajar, contoh dia mengajar, tapi air yang dia bagi itu Carlsberg contoh kan. Carlsberg ni kurang haram dia kata, sebab dia dah kurang kan, dah mabuk mabuk tinggal sikit-sikit je. Kalau dah mabuk lah kan, tak salah kita cerita. Jadi makna penting kita kena faham konsep halal. Itu sebabnya disebutkan halal mestilah mencari rezeki halal, bersih dan lurus. Itu dia, halal, bersih dan lurus. Apa maksud halal? Halal itu tidak mengandungi kederhakaan pada Allah. Bersih tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah. Lurus menyebabkan kita patuh kepada segala syariat dan peraturan agama kita. Contohlah, katalah sekarang ni kan, kita nak buat benda-benda baik, nak cari benda-benda ibadah ni. Senangnya, kita kena faham bahawa ibadah ni ada dua dalam Islam. Satu ibadah khusus, satu ibadah umum. Ibadah khusus semua faham. Semayang subuh pagi tadi 2 rakaat, tak ada siapa dah, sebab aku ni orang Bagan Datuk, lepas tu kuat sikit lah keimanan aku ni, pagi tadi aku semayang subuh 5 rakaat. Bukan jangan buat-buat, jangan mandai nak menambah pula ya. Nak semayang sunat tak apalah, nak semayang duha kau, nak semayang apa syuruk kau suka hati, tapi janganlah pula kita menambah benda-benda yang dah dikhususkan. Semayang tu dia start dengan bagi salam pula dulu. Mana pula bagi salam dulu, Assalamualaikum, lepas tu berdengkai takbir, kan gila tu. Dia khusus, dah ada kaedah dia, dah ada teknikal dia. Puasa daripada terbit fajar sampai lah terbenam matahari kan, kita dah tahu dah macam mana tu, khusus teknikal dia dah ada
Janganlah pula. Aku alhamdulillah lah, sebab aku guru besar kan. Semua dah kenal dah Haji Zubaidi ni. Dia puasa tak sama dengan orang. Saya puasa alhamdulillah dah seminggu dah tak buka. Seminggu tak buka anda tu kan. Jadi macam tu lah contoh lah kan. Contoh. Jadi makna kata tak boleh, jangan kita ubah-ubah pula. Tahun ni sebabkan Covid tinggi, umrah dengan haji kita tak pergi Makkah dah. Habis tu buat dekat bagian atuk. Jangan buat-buat kan. Jangan buat ajaran sesat macam tu. Maknanya dia ada dikhususkan. Tapi itu dah khusus. Tetapi ada satu lagi ibadah. Cabang ibadah namanya adalah ibadah umum. Ibadah umum ni apa juga benda-benda baik diizinkan oleh Allah. Kita niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Saya ulang balik. Apa-apa benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contohlah, saya Tuan Haji Zubaidi dengan Tuan apa nama Tuan DU kita? DU kita? Ya? Syarul. Tuan Syarul Nizam kita dengan Cik Aziz ya. Kita orang Borampek ni tubuhkan satu persatuan nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh bagan datuk. Ibu tunggal nak yatim tak nak bantu, nak ibu tunggal ya. Contohlah kan. Kita pun tubuhkan persatuan tu PLP, Persatuan Lelaki Prihatin namanya. Kita pun pergilah bagi bantuan, bagi satu bagi. Benda baik tak? Benda baik. Diizinkan oleh Allah, kita bagi ramai-ramai. Cara pun betul. Niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Tapi kalau ada salah seorang tu yang pergi tu, niat aku dapat aku selfie dengan Samsul Debat jadilah. Maka dia dapat selfie je lah. Tapi kalau contoh lah kan, contoh cara tak betul pun tak boleh. Contohnya dah bagi-bagi bantuan tu, tiba-tiba sampailah satu rumah ibu tunggal tu, Tuan Haji Zubaidi cakap, ni contoh lah, Cik Aziz, Cik Syarul, Samsul Debat, rumah yang last ni semua orang tak payah pergi, biar saya cover seorang-seorang. Wah, apa hal pula? Rupa-rupanya ibu tunggal yang last tu bukan kaleng-kaleng kan, dia lala Luna Maya dengan Maya Karin rupa, patut dia tak bagi kita pergi kan. Jadi yang itu menimbulkan fitnah. Jadi tak boleh. Makna kena jaga kaedah tu. Cara mesti betul. Macam contoh paling mudah faham, Robin Hood. Robin Hood kan, dia buat benda baik. Katalah Robin Hood tu Islam lah. Dia buat benda baik, nak tolong orang susah. Kemudian dia katalah dia niatkan Allah. Tapi kaedah cara dia mencuri pada orang kaya, tak boleh. Maknanya tu kita kena. Jadi kita sekarang ni berada di landasan yang sangat tepat dalam dunia pendidikan. Tetapi bila sebut institusi pendidikan, apa maksud institusi? Apa maksud institusi? Jangan risau. Penceramah kalau tanya, dia jawab balik. Jangan risau. Institusi ni maksudnya adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Itu maksud institusi. Maknanya, setiap entiti dalam organisasi itu kena function, barulah dia akan dinamakan sebagai institusi. Contoh, kalau dalam institusi pendidikan, ada pihak PPD, ada pihak sekolah, ada pihak ibu bapa, pihak pelajar, murid-murid. 4 entiti ni semua kena function, baru dia nama institusi pendidikan. Bila ada salah satu tak function, dia tak nama institusi, dia nama pendidikan saja. Macam tu juga institusi keluarga. Mak, ayah, anak semua kena function. Bila ada salah satu tak function, dia nama keluarga je, dia tak nama institusi keluarga. So kena faham benda tu betul-betul. Sebab apa? Sebab banyak keluarga tak berfunction. Dalam musim PDPR, yang fungsi mak saja. Kebanyakan bapa-bapa sibuk pada hal ceramah, contoh lah kan. Dia langsung tak function contoh kan. Kalau function, alhamdulillah lah, at least tanya khabar, at least spend masa sekejap. Sebenarnya tu ada orang tanya, Ustaz, kalau kita dekat rumah hanya masa 1 jam aja, macam mana? Kita balik rumah kan, kita sibuk kerja, almaklumlah jadi wakil kepada yang berhormat kan. Balik rumah pun kadang malam ada sejam je lagi dengan family. So satu benda saya kena nak beritahu, kita ada satu botol, kita ada satu cawan. Dari segi jumlah dia sama. Soalannya seimbang ke tak seimbang? Seimbang ke tak seimbang? Dia sama dari segi jumlah. Ni satu botol, ni satu cawan. Soalan saya, seimbang tak seimbang? Tak seimbang. Dia sama, satu tapi dia tak seimbang. Tapi apa yang nak cerita macam mana? Memang tak seimbang lah. Kita 23 jam dekat luar, contohnya 1 jam dekat rumah, contoh. Jadi macam mana nak buat? Adakah bila kita dekat sekolah kita mengajar sampai 7-8 jam, maka dekat rumah pun kena 7-8 jam dengan family? No, tidak semestinya. Itu bukan maksud seimbang, itu maksud dia sama. Tapi seimbang ini adalah seimbang ini adalah kebijaksanaan kita menentukan keutamaan pada ketika itu.
Bila balik rumah, walaupun sejam masa PPD dengan keluarga, pastikan itu adalah masa yang berkualiti. Pastikan itu masa bertanya khabar dengan anak. Pastikan itu masa bersama dengan suami, bersama dengan isteri. Masa itu dengan keluarga, bincang masalah apa benda yang nak diselesaikan. Itu lebih baik daripada duduk 10 jam bersama, masing-masing dengan tablet, dengan gadget masing-masing. Itu jauh lebih baik. Itu adalah cabaran hari ini. Itu sebabnya kalau kita tengok hari ini, kita dalam nak mendidik anak-anak kita ni bukan satu benda yang senang. Bayangkanlah kan, kita tengok dalam bab adab ni sebenarnya memang saya tengok. Nabi pun ajar, ta'dibu auladakum bisalasati asya'. Adabkan anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. Yang pertama, pertamanya bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar sayang Nabi, yang pertama. Yang kedua, bihubbi ahlihi. Ajar mereka sayang ahli keluarga Nabi. Yang ketiganya, biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Tu sebabnya tuan-tuan dan perempuan kebanyakannya dulu kenapa jadi elok hari ni? Sebab daripada kecil mak kata, "Pergi mengaji." Pergi mengaji, betul tak? Mesti mengaji. Bila belajar mengaji, automatik belajar benda lain semua terang, hati senang dapat. Betul tak? Betul tengok betul-betul. Ini hakikat. Itu sebabnya saya kata semua kena function. PPD kena function. PPD dah ada lah peranan-peranan dia buat. Guru-guru pun kena function. Anak-anak kena function. Mak ayah pun kena function. Kadang kesian, cikgu dah buat dah grup WhatsApp dengan mak bapak, tapi tak tahulah mak bapak dia hidup lagi ke tidak. Bila WhatsApp tak pernah berbalih, tanya, "Yang tolong pastikan anak-anak buat homework ya." Senyap sunyi. Tak ada siapa yang menjawab. Yang seorang tu pula manjang. Itu je tanda yang dia buat. Janji ada lah. Janji ada. Ada seorang sampai ke ujung. Sampai ke ujung. Kan? Itu dia. Jadi sekarang function ni adalah berfungsi bagi cadangan, bagi syur. Sebenarnya tu sebabnya kalau program sarana tu kan, ramai yang tak faham. Puas dah PPD bagi tahu sarana. Minta tolong, guru besar kata sarana, minta mak bapak datang bantu. Tu sebab yang jadi juara yang dekat sekolah kebangsaan Taman Tengku Jaafar tu, memang mak bapak tu, anak-anak dah keluar sekolah pun dia datang sekolah tu lagi, buatkan lagi sekolah tu, catkan sekolah tu, buatkan macam mana elok. Sebab kita tak boleh nak harap 100% bantuan daripada kerajaan. Tu sebabnya kalau saya yakin mana yang kemah-kemah cantik ni, cikgu-cikgu buat dengan sesama cikgu. Kan? Nak pula guru besar macam lahir kat sini. Macam lahir kat sini. Wah, hal orang bayar kan, Negeri Sembilan tu. Kan? Tapi makna kata jiwa dia, kekampungan dia tu. You can take Negeri Sembilan. You can take ni Zubaidi out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from him. Remember that. Oh, what you think of me, I can speak, Tak ada lah. Sebenarnya tadi tu saya nak pesan enggak dengan MC tadi. Lain kali jangan percaya kat internet. Bohong banyak tu. Tak ada lah. Tu sebabnya kalau tengok kan, sebenarnya saya memang lahir 3 Ogos di kampung Aidedali tu, Batu Kikir. Kalau sebut Batu Kikir, Jompol, Negeri Sembilan, baru komplit. Kemudian saya dulu sebelum saya sambung belajar di peringkat diploma dan degree, saya pernah jadi cikgu. Di SRJKC Pei Hua, Seremban, dekat depan Chinese Maternity Hospital, dekat Jalan Templar tu. Lepas tu saya pernah jadi sekolah menengah, pernah jadi cikgu masa dekat sekolah menengah Jalan Loop, sekarang nama dia Sekolah Menengah Bukit Mewah. Masa tu guru sandaran tidak terlatih, GSTT, dengan gaji 494 sen. Ingat lagi gaji tu. Dapat 494 sen ni bagi mak beli barang-barang masak tom yam, satu periuk makan habis gaji. Macam tu kan dulu kan. Tapi saya ingatlah, saya pernah jadi cikgu, dan setelah setahun saya jadi cikgu, saya kata tak boleh, saya tak layak jadi cikgu. Mampus budak-budak ni kan. Geram kan, bukan semua orang boleh sabar. Tu sebab cikgu-cikgu ni hebat tau, manusia hebat, saya kata. Jadi saya kata tak boleh. Saya tak saja, bukanlah kata saya baran ke apa, saya kata saya tak cukup sabar. So saya sambung belajar. Saya ambil diploma Public Admin di UiTM di London, Alu Gajah, Melaka. Lendu Alu Gajah, Melaka. Habis diploma, saya sambung ijazah sarjana muda undang-undang di UiTM di Shah Alam. Jadi nak bagi tahu, dalam proses ni kita belajar ni pun ilmu, dan ilmu ni semua pahala. Tapi sayang sekali kita gagal meletakkan niat kita kerana Allah.
Tu sebab kata tadi, bersih lagi lurus. Kalau kata bekerja bersungguh-sungguh, memang dah diajar. Nabi bagi tahu, Allah sangat suka hamba-Nya kalau berbuat sesuatu, dia perbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Bayangan. Nabi bagi tahu, Allah sangat suka hamba-Nya kalau buat satu pekerjaan tu buat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Maknanya kena buat betul-betul. Bukannya hangat-hangat teh ayam, bukannya asbol, tahu tak asbol? Asal boleh. Buat sungguh-sungguh. Kalau mengajar tu mengajar sampai habis. Tu sebab guru-guru dulu-dulu, saya jumpa balik cikgu saya, sekarang ni dah jadi lecturer dia. Lecturer bahasa Inggeris dah nak pencen dah. Bayangkan dia mengajar sampai matematik waktu dah jam 4 dulu. Saya jumpa balik cikgu ni. Dekat dalam Facebook, berat lah cikgu saya. Baru dapat tahu. Saya rasa ni cikgu saya ni, saya kata. Ya ke? La ilah Allah, bangganya saya. Dia kata macam tu lah. Berat. Bayangkan, kalau kita tengok dari segi apa yang diajar tu daripada awal ni, mengajar sesungguh. Dia buat kelas tambahan, walaupun tak ada bayaran. Kita, cikgu-cikgu kena buat. Tu sebab cikgu-cikgu kena sabar. Cikgu-cikgu kena sabar, banyak-banyak jadi cikgu. Kan? Tapi tolonglah jangan kita rendahkan martabat kita sebagai cikgu. Bila orang tanya, awak kerja kat mana sekarang? Cikgu je. Kenapa je tu? Apa pasal je? Kenapa kita malu dengan gelaran cikgu je? Tanya Puan Kasmiati tu, saya tanya dulu cikgu macam mana dalam kampung? Apa barang orang tak hantar kat rumah dia? Noneh, boreh, topong, apa yang ada semua bagi ke cikgu. Cikgu ni dimuliakan. Hari ni cikgu sendiri pula pandang rendah pada jawatan dia sendiri. Cikgu je. Bayangkan hebat tak hebat seorang guru mengajar budak tu boleh membaca. Sampai budak tu sampai darjah 6 pun, walaupun dia tak berapa bagus UPSR, tapi dia dah boleh meneruskan pendidikan yang sekolah menengah. Bayangkan dia jadi lawyer, bayangkan dia jadi doktor, bayangkan dia jadi engineer. Dan berapa banyak pahala mengalir disebabkan basic asas yang disebut oleh Puan Kasmiati tadi, sejajar dengan sajak Dr. Osman Awang, bermula dengan seorang guru biasa. Cuba fikir. Besar pahala. Jadi kalau kita niat, janji aku dapat gaji hujung bulan, rugilah kita. Rugi kita. Tu belum cerita lagi cikgu. Dia dapat jadi cikgu ni. Satu cikgu yang jenis administrator. Masuk on time, balik on time. Meja dia kemas. Dia sangat mentadbir. Kerja dia suka siap cecopek. Tu cikgu yang pertama. Cikgu yang kedua adalah performance. Cikgu yang kedua kerja rajin betul. Gila bab 1. Gila babi lah, aku tak faham. Orang sebut bab 1 tak faham kan. Kerja memang gila-gila babi betul. Bersepah. Meja tinggi ni file. Ada yang benda. Guru besar sayang kat dia. Sikit dia kena baik. Sikit dia kena baik. Sebab dia ni memang jenis baik kerja. Sampai ke bawah meja ada file. Tu nama dia performance. Dia tu datang awal, kadang-kadang balik lambat. Orang dah balik, dia tak balik lagi. Tu kategori kedua. Kategori yang ketiga, nama dia entrepreneurs, usahawan, berniaga kerja kat sekolah. Ada. Jangan tak salah cakap, saya tahu tu. Ada. Cara golak pun saya tahu. Kau lah. Dia kata kan. Dia dekat meja dia clear. Yang banyak pamphlet. Macam tengok. Ada je benda nak nego. Ni musim ni. Tak apa, tak beli tak apa. Tengok je dulu. Tu. Dia tu susah nak jumpa dekat bilik darjah. Kadang-kadang nak jumpa dia kebanyakan kat kantin. Senang nak borak. Dan kategori yang keempat, cikgu yang nama dia follower. Ikut orang ni. Kau pergi tak ceramah Samsul Debat esok. Kalau pergi sesama tau. Kalau tak pergi sesama. Ada yang perangai macam tu. Ada, nampak dah golak belakang tu. Saya cakap betul. Samsul Debat tahu, dia dah kaji dah. Kenapa aku tak tahu kau ada berapa grup WhatsApp dekat dalam bilik guru tu? Aku tahu tau. Ni geng-geng ni tak ngam dengan geng ni. Jangan macam tu. Dalam sekolah ni kena satu hati. Buat satu grupnya. Kalau guru besar dapat tahu ada grup lain, maka kena tindakan tata tertib kepada admin grup tu. Contoh guru besar kena expose tau. Ni saya cakap betul. Yang merosakkan ni grup-grup WhatsApp yang banyak sangat ni. Betul? Dan jangan banyak-banyak nak grup WhatsApp. Grup peha kiri dia kata. Grup peha kiri tu maknanya dia baik dengan guru besar. Macam tu. Grup paru-paru. Itu kancing betul. Paru-paru, bayangkanlah. Paru-paru dengan guru besar. Bayangkan tu. Tu memang. Grup pentadbiran lain pula grup dia. Tu tak apalah. Yang tu memang admin tu lain lah kan. Dekat kerani apa semua tu lain lah. Jadi sebenarnya kena pandai-pandai. Jangan buat grup hanya semata-mata nak ada masalah peribadi. Jangan.
Itu sebabnya kalau kita cakap tadi tentang bagaimana untuk mencapai kejayaan. Ingat, nak mencapai kejayaan ni dalam Islam pun bagi tahu kena sungguh-sungguh. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah Ta'ala beritahu kena usaha. Seorang Arab Badui dia bawa kuda, bawa unta tu. Kenapa kau tak ikat unta tu? Aku tawakal dia kata. Nabi kata ikat dahulu talinya kemudian barulah kau tawakal. Maknanya kena usaha. Kita kena usaha. Tu sebabnya dalam musim ni dalam musim pandemik ni kan, musim pandemik menuju ke endemik, kita belum sampai lagi endemik tau, belum sampai. Jangan perasan-perasan okey kan. Betul lah ni, langkah-langkah berjaga-jaga yang diambil ni tepat sekali lah kan. Hati-hati sebab saya difahamkan sebelah daripada bahagian Datuk ni Teluk Intan. Bayangkan bilik ICU daripada 2 bilik sekarang dah jadi 7 bilik. Bukan biasa-biasa tu, bahaya. Pintu baru Teluk Intan, belum cerita satu Malaysia lagi. Sebab orang kita ni bagi betis apa? Bagi betis apa? Nak satu badan, bukan satu paha. Satu badan dia nak. Mana tampek dia tak pergi. Hari tu sibuk nak. Rindunya mak ayah, janganlah pisahkan kami, tolonglah. Sekali boleh kontes Langkawi, semua pergi Langkawi. Apa hal mak ayah kau semua kat Langkawi? Habis jam Podison, habis PD Langkawi. Apa pasal? Tolonglah kan, tolong jaga-jaga. Sebab kalau ikut pada graf tu, kalau tak betul-betul ada harapan, hari raya tahun depan tetap tak boleh balik kampung. Jadi memang bukan saya buat baik cerita ni, ini makluman terkini. Ni saya beritahu ni supaya kita ambil langkah berjaga-jaga. Kita semua nak beraya kan. Nanti kan tak boleh, nak balik bayar pun tak boleh. Macam mana? Kan duduk pakai Datuk lagi kan. Jadi makna kata early raya naklah balik kampung kan. Kita dah 2 tahun dah tak merasa. Yang paling sedih tu pagi raya meraung baca khutbah. Baca khutbah sendiri pun tak meraung. Menghayati teks khutbah yang dibacakan kan. Jadi apa pun balik kepada topik kita, iaitu kita dalam kita nak mencapai ni kita kena bersungguh-sungguh. Jangan kita bersikap sambil lewa. Kita dah penik dah orang cakap orang Melayu macam itulah. Orang Melayu ni kalau dekat dalam Malaysia ni, istilah dalam perlembagaan persekutuan tu, Melayunya kebiasaannya beragama Islam. Jadi dia akan membawa kepada imej agama, imej bangsa. Kalau kontrak buat rumah tak payahlah. Kau tahulah orang Melayu biasalah. Nah, ayat dia. Kita kena ubah mentaliti ni. Sedangkan Islam tak pernah ajar mentaliti macam tu. Islam ajar buat yang terbaik. Tengok Abdurrahman bin Auf. Tuan-tuan jom ambil kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf daripada Makkah berhijrah pergi ke Yathrib. Tangan kosong, yang dekat tangan ni ada keju dan minyak saja. Bawa pergi ke Yathrib ni, dia bawa dekat tangan dia, dekat genggaman dia tu. Itulah modal dia untuk mula berniaga kat sana. Sampai dekat sana, Nabi persaudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabiq. Sa'ad bin Rabiq ni orang kaya di Yathrib, di Madinah. Dia orang kaya. Dia ada tanah-tanah, ladang kurma dia ada banyak. Dia kata dengan Abdurrahman bin Auf, aku ada banyak tanah, mana satu kau nak? Kau cakap je. Aku ada apa? Aku ada 2 isteri, mana satu kau nak? Kau cakap. Sambut dia. Pilih mana yang kau nak. Tapi apa jawab Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf kata, tak apalah, terima kasih banyak, semoga Allah merahmati. Cuma nak minta tolong, cukuplah kau tunjukkan aku mana jalan pergi ke pasar. Pergi ke pasar sebab aku ingat aku nak mula berniaga di sana. Nak bagi tahu apa? Tak ada mentaliti minta tolong, minta sumbangan, tak ada kebantuan untuk kami, tak ada kesumbangan untuk kami, tak ada. Bukanlah saya kata salah orang yang mau bersambung sumbangan tu. Tak salah, tapi maksudnya dalam diri kita sendiri. Selagi boleh usaha, kita usaha. Tidak pernah berlaku ketika zaman darurat dulu. Tak pernah berlaku ketika zaman Jepun dulu. Tak pernah berlaku ketika zaman mak ayah kita dulu. Susah sikit naik bendera putih. Betul tak? Bukanlah saya kata apa. Orang kampung dekat Bagan Datuk ni tak ada naik bendera putih. Semua carilah apa yang boleh. Pergi menyala lah. Pergi mengail lah. Pergi tangkap ikan. Yang penting dapat hasil. Tanam apa yang boleh tanam. Yang penting dapat hasil. Kesian tengok orang kat pakan ni. Kat bandar-bandar ni kesian. Tu orang sebut sebagai kemiskinan relatif. Kemiskinan bandar. Dia bukan miskin disebabkan duit, tapi dia miskin disebabkan kos sara hidupnya semakin meningkat. Ditambah pula dengan PKP dan sebagainya. Tapi yang pun nak beritahu, ikhtiar usaha kita tu penting. Macam kita bekerja. Jangan putus asa dengan anak murid. Jangan putus asa dengan anak-anak yang kita didik. Jangan putus asa. Tapi kita usaha untuk develop dia. Tu sebab saya kata, okay, saya ambil balik macam Imam Malik kata, ilmu biar sikit tapi jangan tak ada adab.
Contohlah saya dengan cikgu Zubaidi tak duduk kat kantin tak, tiba datang seorang anak dara. Tumpang lalu bang, abang sebut dah. Tumpang lalu bang, langsung saya tanya Haji Zubaidi, "Ji, anak siapa tu?" Langsung tanya anak siapa. Bukan tanya dia kerja apa, bukan tanya gaji dia berapa, sebab adab. Tapi kalau saya duduk dengan Puas Kasmiati dan duduk dengan Haji Zubaidi, duduk kat satu kedai, datang satu kereta besar berhenti lah. Dia tu, "Weh, pejabat apa namanya?" Dia tanya, "Weh," dia main weh je. Kalau tahu pun silap-silap Puan Kasmiati tak nak cakap, entahlah, tanyalah orang lain. Sebab apa? Orang walaupun pangkat setinggi langit, kalau tak ada adab, tak ada nilai di sisi manusia, apatah lagi di sisi Allah. Jangan kita lagak-lagak dengan apa yang kita ada. Tak ada apa pun. Semua sementara sifatnya. Itu yang penting kita terapkan pada anak-anak kita. Tu semalam ke 2 hari lepas, soalan orang tanya, kalau anak tu tanya, seorang mak bapak tanya, anak tu asyik membanding-bandingkan dengan orang lain, macam mana nak selesaikan masalah tu? Selesaikan mak bapak saya kata. Kalau anak membandingkan orang tu lagi senang, kenapa kita susah? Makna kegagalan mak ayah untuk terapkan nilai tu pada anak-anak. Apa Saidina Umar ajar? Saidina Umar ajar gitu, kalau nak didik anak ni 3 peringkat. 7 tahun pertama, layan anak seperti raja. Apa dia nak bagi? Tak susah sekarang. Kada RM2 banyak. Kan? Lepas 7 tahun pertama, masuk 7 tahun kedua. 7 tahun kedua, layan anak seperti hamba. Mula bagi dia kerja. Tanya Puan Kasmiati masa kecil lu dia kena buat apa? Apa kerja dia tak buat? Kena masak nasi, jaga adik, basuh pinggan, basuh kain, apa sidai kain, pergi kadang, pergi kedai, pergi boleh tolong meniaga. Semua dia buat. Betul tak Puan Kasmiati? Betul? Dia tak cakap pun saya tahu. Saya tengok muka tadi, saya tahu dia ni tahu dulu masa kecil ni. Saya tahu betul. Dah tahu orang kampung. Puan Kasmiati kampung sini ke tak? Tanjung Karang. Lagilah pula. Apa tak berniaga kat Tanjung Karang? Daripada Tanjung sampai ke Karang, semua niaga. Tapi betul, makna dia nak cerita, kita dulu susah dididik. 7 tahun kedua layan seperti hamba. Selepas 14 tahun layan anak seperti sahabat. Yang banyak anak-anak rosak yang kita tengok kat luar ni, dah umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, bagi semua masih layan seperti raja. Itu yang merosakkan anak-anak. Dekat Felda, dekat kampung-kampung, dekat Felkra, kampung-kampung ada yang pergi sekolah naik motor walaupun lesen tak ada. Sebab manjakan anak. Akhirnya bila dah besar, macam mana cara ni? Macam mana cara kita nak terapkan, cara nak betulkan anak-anak kita? Ini persoalan yang kita tanya balik. Tu sebab saya kata, tanya balik pada mak ayah dia. Bayangkan dalam bab adab ni, saya cerita, saya banyak tekankan bab adab lah, dalam bekerja pun macam tu. Bila kita jaga adab, insya-Allah tempat kita ni tempat yang baik. Imam Syafi'i waktu nak menuntut ilmu dengan Imam Malik, dia datang berguru, dia kata aku nak berguru dengan Imam Malik. Maka utusan pun beritahulah dekat Imam Malik ada orang nak berguru dengan dia. Macam kita dulu nak belajar mengaji, ayah kita pergi jumpa guru tu dulu. Jumpa guru dulu. Tuan, apa ni ustaz, ni anak saya ni nak belajar ngaji, tolonglah timah anak saya, tolonglah ajar anak saya. Ni rotan ni, siap bagi rotan. Kalau dia buat perangai rotan, jangan mati sudah. Tu ayah kita dulu sebutkan. Ini nak ceritakan dulu. Sekarang tu sebab kita buat hari pendaftaran tu, mak bapak ada taklimat dalam bilik. Tapi kebanyakan apa? Hantar anak aja pergi, mak bapak tak datang. Dia bagi duit. Memang boleh selesai urusan pendaftaran tu, tapi mana adab dia? Saya cakap, mana adab? Benda ni saya kena beritahu, adab tak ada. Sebab adab ni, guru besar nak bagi tahu apa yang kena ada, apa yang diharapkan. Itu jadi benda yang disuruh sampai pada mak ayah, banyak rasa tak sampai. Kalau anak-anak yang menyampaikan, mungkin maksud yang sebenar tak dapat. Itu sebenarnya dari segi adab. Kalau kita tengok kan, bayangkanlah Imam Syafi'i sendiri datang menyerah diri, kata aku nak berguru, minta izin dulu. Kemudian utusan pun masuk dalam, wahai Imam Malik, ada seorang budak kat luar tu, dia kata, masa tu Imam Syafi'i budak lagi, ada seorang budak ni, dia kata dia nak berguru dengan kau tolong sampaikan pada budak tu, cakap dengan dia, suruh dia baca dulu kitab Muwatta' yang aku dah susun. Kitab Muwatta' ni adalah himpunan hadis-hadis Nabi, lebih 3,000 hadis Nabi yang terkumpul dalam kitab Muwatta' ni, yang mana Imam Malik susun balik semula daripada himpunan hadis-hadis yang kitab Muwatta' sebelum-sebelum ni, dia susun balik sehingga kan hari ini kalau kita sebut Muwatta' tu, kita merujuk pada hadis kitab hadis Imam Malik. Maka utusan tadi pun keluarlah beritahu kat Imam Syafi'i, macam inilah Imam Malik dah pesan, dia suruh kau baca dulu kitab Muwatta' yang dia susun dah tu. Maka Imam Syafi'i kata, tolong sampaikan pada Imam Malik, kitab Muwatta' dia tu dalam kepala aku.
Kelang kabut utusan yang masuk dalam bagi tahu balik dekat Imam Malik tu. Wahai Imam Malik, budak tu cakap kitab muwatta tu dalam kepala dia. Biar betik. Macam tu lebih kuat. Tak peranjat lah. Keluar Imam Malik tanya, apakah benar apa yang aku dengar bahawa kitab muwatta tu dalam kepala kau? Yo, wahai Imam Malik, dia kata. Dia pun test, cuba kau baca ni muka surat ni. Dia tebuk muka surat ni sebiji. Dia tebuk muka surat ni sejibi. Dia tebuk muka surat ni sebijon. Sama betul-betul. Dan bayangkanlah, kitab muwatta yang Imam Syafi'i berjaya hafal ni tebalnya adalah antara 5 ke 7 kali Quran. Dan Imam Syafi'i menghafalnya dalam tempoh 9 ke 15 hari saja. Itulah hebatnya Imam Syafi'i. Jadi, mana kata nak bagi tahu apa pengajaran yang kita dapat kat situ? Kesungguhan. Khabarkan kepada guru-guru semua yang nak berjaya. Khabarkan kepada semua orang di luar sana yang nak berjaya. Khabarkan kepada pentadbir yang nak berjaya. Khabarkan kepada anak-anak yang nak berjaya. Ada 5 perkara tak boleh elak kalau kita nak berjaya. Yang pertama, prosesnya panjang. Tak ada siapa tiba-tiba berjaya. Tanya Haji Zubaidi tu, menongangkan dia dah 28 dah 24 tahun. Bukan senang nak bertahan kat sekolah yang sama. Adalah bondo yang goma bona kat sini tu sampai 24 tahun. Kita tengok dah Puan Kasmiati, bukan tiba-tiba dia jadi PPD. Macam apa bondo yang orang tak buat, semua yang cikgu-cikgu buat tu dia dah buat dulu. Jadi kau punya torak tu, kau punya koncing tu semua dia dah tahu. Tak usah lah yang bajet-bajet domam tu semua dia dah tahu dah tu kan, yang ni lah itulah ini tak siap, dia dah buat semua benda yang dia buat tu. Bukan tiba-tiba jadi berjaya. Macam tu juga Tuan EDO kita, apa benda dia tak buat, dia belajar lah. Posting ni bukan posting pertama dia, sebelum ni dia ke SUK, jadi kat sini ni handal lah cik, saya kata kan. Dia datang tu macam wakil rakyat dah datang lah tu, macam tu lah kan. Tadi driver hantar kan, nampak driver hantar apa tu muda lagi pegawai kan, tak tahniah. Itu saya kata, saya pun pernah duduk di pengarahan undang dulu. Saya jadi pengarahan undang selama beberapa tahun. Pengok kuasa saya 80 orang, waktu takbir saya 10 orang, lepas tu PA ada 2 orang, India seorang, Melayu seorang. Ada lah kan, datang bertabik. Tapi nak bagi tahu apa benda pun yang kita buat, proses dia panjang, bukan tiba-tiba kita duduk tempat tu. Yang kedua, perlukan komitmen. Kena ada komitmen. Mana boleh kalau tak ada komitmen kita boleh berjaya? Cuba cakap. Orang nak berjaya dalam periksa, kena ada komitmen. Homework kena buat, ujian kena jawab, buku kena baca, komitmen. Orang yang nak main bola, nak menang jadi KL City, menang dengan JDT tu, nak menang tu pun komitmen. JDT walaupun kalah, tapi tengok komitmen dia macam mana. Dia walaupun dia kalah Piala Malaysia, piala lain dia dah sapu dah. Tapi ini bukan Piala Malaysia pertama dia. Kuala Lumpur yang last kita dengar handal bagi waktu bila? Zaman dulu. Fandi Ahmad, Malik Awab, Si Kim Seng, siapa lagi? Chow Si Yai, Sebagai Singh kan? Siapa lagi? Malik Awab, siapa lagi? Macam-macam lah. Rashid Hassan, keeper. Tak, dia bukannya apa, semua nak komitmen. Tak ada komitmen, tak boleh berjaya. Yang ketiga, fokus. Cuba tengok orang direct selling. Kena takkan kawan yang baik direct selling? Cikgu mesti kena. Tiba-tiba nak jumpa. Ui, lama tak jumpa kau. Jumpa boleh. Jumpa sekali je direct selling. Hampir betul. Kita ingat kan, yolah nak jumpa kita sebab dah lama kawan tak jumpa kan. Memang potong. Lepas tu kata, aku kalau boleh, aku tak nak kaya seorang-seorang. Jom kita kaya sesama. Hakikat dia pun tak kaya lagi. Nampak tak? Sebab apa? Tengoklah lepas 2-3 bulan dia jumpa kita. Tak, yang tu tak bagus. Ada lagi bagus lagi. Dah ada produk lain pula. Betul tak? Betul. Bila tak fokus ni, bayangkan ada orang boleh kaya hanya dengan cencaluk. Cencaluk pasarkan sampai ke United Kingdom, kaya. Ada orang boleh berniaga dengan ni nasi kerabu sampai ke UK. Nasi kerabu segera tu, pernah tak beli nasi kerabu segera? Siapa yang pergi Terengganu beli nasi kerabu yang frozen tu, bila masuk dalam microwave kita boleh makan. Komen sadap. Beli dekat Terengganu. Oh, memang sadap. Rasa macam original, terbaik. Itu sebabnya saya kata dalam bab ni kesungguhan tu penting, komitmen dan fokus pada benda yang kita buat. Kenapa kita buat ni, dah bagus satu benda, barulah kita kembang kepada yang lain. Itu tak apa, makna fokus tak lari. Ni cerita semua benda nak buat. Macam sukan, boleh tak kita ni buat main 2-3 sukan pada satu masa? Boleh. Kalau apa nama tu, yang
Yang dulu yang jadi orang besi tu nama tu? Triathlon. Heptathlon, macam tu lebih kurang. Tak reti nak nyebut ni. Habis semua ni kan. Yang dia kena lempar peluru pun dia, lompek jauh pun dia, lari 100 meter pun dia, kan? Nampak tak? Jadi makna kata pun still kena ada fokus. Yang keempat, apa yang kena ada? Kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang, ataupun yang biasanya disebut oleh guru besar sebagai disiplin. Tak ada disiplin tak boleh. Kena ada disiplin. Kan? Datang pukul berapa, balik pukul berapa, masa yang ditetapkan. Saya mengajar debat, saya pernah mengajar debat di UPNM, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM. Jadi waktu mengajar tu, budak-budak debat tu mengajarlah macam ni. Saya pun tunjuk ni fokus macam ni, tajuk macam ni, kembangkan macam ni, bawa macam ni, kemudian hujah bawa ini. Tiba-tiba bunyi siren, zap, saya pusing, kosong kelas tu. Bunyi siren, dia orang kena berkawat kat bawah. Dia tinggal cikgu apa dia peduli. Sebab apa? Disiplin. Nampak tak? Disiplin. Cuba cakap dengan saya, disiplin macam mana nak berjaya kalau tak ada disiplin? Tengok orang Melayu berniaga. Bukan semua tompek lah, sini okey kot, tempat lain. Dia berniaga macam mana? Lepas 5-6 hari, duit banyak, cuti. Kami tutup 2 hari dah. Cuti. Kita lah mana tahu dia cuti. Kita datang, alah tutup pula. 2-3 kali datang kalau tutup, memang tak datang situ dah. Betul tak? Salah siapa? Sebab kita kadang tak disiplin. Lagi satu lagi orang kita kan, bagi duit gaji, lebih tu kita punya masalah. Kena bagi gaji kita sendiri, yang lain masuk dalam duit syarikat. Betul tak? Nampak tak? Disiplin. Dan begitu juga yang kelima, yang kena ada adalah apa yang disebut sebagai keberterusan, ataupun yang selalu disebut oleh guru besar sebagai konsistensi, ataupun Puan Kasmiati sebut sebagai istiqamah. Jadi maknanya kena ada keberterusan. Tak boleh hari ni rajin, besok malas. Cuba tengok balik ke 5-5 yang saya sebut tadi. Proses panjang, komitmen, fokus, disiplin, istiqamah. 5-5 ni, cuba cabut salah satu. Memang tak boleh. 5-5 kena ada. Dan untuk berjaya nak menjadikan pekerjaan ini sebagai satu ibadah, pertama, kita kena cepat tiunkan balik niat kita. Inna a'malu biniat. Niat kerana Allah bila kita bekerja. Dan pada yang bukan beragama Islam, sedang tengok live ni, saya nak beritahu bahawa tak ada agama yang ajar pada benda-benda yang tak baik. Jadi you all pun ada fahaman you all sendiri. Makna kata memang kena mengajar pada kebaikan. Betul tak? Mengajar jadi benda baik. Jadi anak-anak ni anak yang baik. Kenapa? Contoh pada guru-guru. Aku ni didik anak orang, anak aku pun terbiar. Jangan risau. Didik anak kita dengan baik, yakin ada orang lain akan didik anak kita dengan baik. Itu yang disebutkan tadi oleh Puan PPD tadi. Dia kata, bila aku berkira, takut-takut nanti orang lain pula kira dengan aku dengan izin Allah. Allah tak pernah berkira dengan kita. Allah bagi apa yang kita tak minta pun Allah bagi. Bayangkan, kita tidur malam tadi terlelap. Tengok drama pukul berapa dah. Terlelap tidur, bodongku. Pagi tadi terjaga. Malam tadi tidur tak sempat minta panjang umur, tapi pagi tadi Allah bagi hidup lagi. Tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa. Kenapalah aku hidup lagi? Tak ada. Apa pasal hidup lagi ni? Tak ada siapa yang mungut. Betul tak? Tapi Allah bagi juga nyawa kat kita, bagi peluang kat kita. Itu sebab buat baik pada orang yang baik jugalah dapat kat kita. Satu lagi kita kena ingat, aku buat baik macam mana pun macam tu lah aku. Aku tak naik pangkat pun. Aku macam tu lah tu. Orang lain tak pernah rekomenkan aku. Jangan susah hati. Ingat pesan saya. Tanyalah Puan Kasmiati yang telah bergelumang dalam dunia pendidikan ni. Tatkala kamu berharap pada manusia, kamu akan kecewa. Percaya cakap saya. Berharap pada Allah, ada je rezeki datang. Jangan risau. Allah tak bagi kau naik pangkat, Allah bagi anak-anak pandai. Allah bagi keluarga bahagia. Allah bagi jalan rezeki yang mudah untuk kita yang lain. Jangan kita pening-pening kepala. Baru-baru ni ada orang cakap, Ustaz ada cakap, rezeki tak pernah salah alamat. Tapi tak pernah sampai kat alamat saya. Dia kata. Saya kata, kalau kau fikir rezeki tu macam mana yang kau bayangkan, silaplah. Rezeki ni tak semesti macam mana kita nak. Contoh, aku nak anugerah khidmat cemerlang tahun ni. Sekali tak dapat. Bila tak dapat, memanglah tak pernah rezeki aku memang tak ada. Jangan. Kadang kita dapat rezeki. Ada orang dapat anugerah khidmat cemerlang. Lepas tu dapat naik pangkat. Apa masalah dia? Orang perhatikan dia. Tengok tu. Tengok. Naik pangkat. Khidmat cemerlang. Tapi kerja malas. Tengok. Orang perhatikan dia. Nampak? Elok
eloklah kita tak dapat anugerah khidmat cemerlang, orang pun tak perhatikan kita. Betul tak? Dah tentu pemalas. Contoh lah kan. Contoh, saya tak cakap semua kan. Makna kata, semua benda tu ada pro and cons. Allah bagi ni, Allah tarik yang ini. Dulu saya nak sangat jadi pengarah undang-undang. Dapat jadi pengarah, apa sibuk? Tanya dia, dapat jadi ADO, Alhamdulillah, dah dapat penempatan. Tapi poning ke mana? Sampai tengah-tengah malam, orang telefon dia, DO pukul 2 pagi, kau pergi tengok ni, tanah runtuh ni, pahal ni. Pergi tengok. Tanya dia, ingat sonang kau kerja? Susah. Saya dulu baru tahu pukul 3 pagi, ikut pergi operasi. Saya operasi, tangkap pelacur, pergi tangkap apa semua, saya join pergi. Nama yang pengarahan undang ni, saya pergi. Sebab saya tak nak dengar laporan-laporan anak buah saya nak pergi tengok juga. Saya pergi. Judi internet, mana toke yang kongsi gelap saya tak jumpa cakap. Ya. Tapi sebab kerja, kita jangan apa, kena sungguh-sungguh. Tu sebab Puan Kasmiati dia datang. Dia boleh je cakap, Haji Zubaidi, you jalan je majlis tu, sampaikan salam saya pada semua. Saya sibuk ni, ada program di Pulau Pinang. Dia kalau ikutkan tadi, dia berucap sikit, dia tengah-tengah dia nak pergi, tak jadi dia pergi dengan aku cakap, nampak? Tak jadi dia pergi, nampak lah? Makna point aku power ni, kan? Tapi betul, sebenarnya benda yang baik ni kita share kat orang, kan? Kesungguhan kita nak mengubah masyarakat ni, kita kena cepat, jangan lambat kita akan ketinggalan. Tu sebab saya kata janganlah. So saya kata PPD nanti dicakap kat kementerian kan, janganlah poning-poning kepala, kesian cikgu ni, kau jap PDPR, kau jap sekolah, mana satu pun tak tahu kan. Seminggu sekolah, seminggu tak buka betul-betul, nak tutup betul-betul. PDPR dulu, dah bagi stable besok baru buka sekolah, contohlah kan. Tapi mak ayah pun pening. Minggu ni angin sekolah, nak pula anak ramai yang musim PKP, apa lagi nak buat, mengawan anak pun ramai kan. Kau jap beranak, cikgu yang sama beranak, tak tahu. Tak, contohlah. Tapi makna kata kesian, dia nak aturkan anak ni sekolah, anak ni tak sekolah, kan pening balik. Benda ni kena ambil kira juga. Kalau betul takut penjarakan kalau semua datang sekolah, apa susah, pasanglah cermin macam ahli parlimen tu kan. Bagi tablet seorang satu, luluskan dalam peruntukan khas, bagi, tak susah tu, benda boleh buat kan. Iya, ni cakap betul ni. Sebab tu saya kata kita kena cepat. Ni zaman teknologi, orang dah tak ada lagi dah. Nampak macam mana? Saya pun terpaksa belajar Zoom, Google Meet, kena belajar StreamYard, kena belajar Webex meeting, kena belajar semua. Sebab kalau tidak, kita akan ketinggalan. Tu sebab kita kena cepat. Kita tak boleh bagi alasan, saya tak betul, saya fizikal, tak photo state. Sampai bila? Kita akan jadi tak relevan. Bukannya sistem tu tak relevan, kita pula jadi tak relevan. Tu masalah dia. Itu yang saya ceramah untuk Kementerian Pelajaran Putrajaya. Saya on kamera tu, pop selagi. Saya pun ceramah, tuntang 2 jam. Rupanya kamera tak on. 2 jam ceramah, cakap seorang-seorang, bayangkan. Lepas tu petang tu kena ulang ceramah lagi. Bila petang tu ulang dah macam pengumuman puasa. Dia punya semangat tu dah apa lain kan. Tapi itulah cabaran dia. Yang kedua, kita kena hadir pada peluang-peluang yang baik. Ada peluang, ada seminar macam ni, mana boleh datang. Walaupun tak secara fizikal, secara online kena datang. Yang ketiga, apply. Jangan cakap aja kita nak buat, kita kena buat. Application, kan kita boleh handphone, kita tengok apa application yang ada. Lagi banyak application yang ada, lagi bagus telefon tu pada kita. So kita nak cari yang function dia banyak. Tapi ramai orang beli, bagus, ni bagus, tapi dia pakai kamera WhatsApp tu yang dia pakai kan. Seterusnya, mantapkan keupayaan kita. Mana yang kita lemah, kita mantapkan. Seterusnya, profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerjaya. Jangan campur aduk. Kerja betul-betul. Tentang keluarga betul-betul. Soalnya iltizam, nak buat yang terbaik. Kesungguhan kita buat yang terbaik. Jangan kita buat sekadar melepaskan batuk di tangga. Buat betul-betul. Sekolah ni biar dia target macam tadi kan, kata number 1 in Malaysia katanya kan. Macam kalau Negeri Sembilan tu up Nagori, up PPD Negeri Sembilan, up macam-macam lah. Macam-macam up kan. Dia ada bahasa-bahasa dia. Dia punya tagline dia kan. Saya senangnya tagline saya, hashtag ingat yang baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Tu ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Ingat, kita semua kena kerjasama. Kita semua kena bekerjasama.
So sentiasa iltizam, bersungguh-sungguh buat yang terbaik. Seterusnya, organize, susun atur strategi untuk berjaya. Macam tadi dah nampak tadi kan, bila PPD dah bagi hint nak buat dewan, maka guru besar jangan seronok cerita dengan orang, wih kita tak lama lagi nak dapat dewan. Tak, makna bila PPD dah bagi hint, guru besar kena buat kota kojo, minta sokongan PPD, bagi dekat wakil kepada yang berhormat. Jadi tahulah dia nak hulur dekat ahli parlimen untuk fikir macam mana cari peruntukan. Macam tu ya. Dia tak boleh tunggu ya. Kena buat, susulan kena buat. Sebab dia banyak benda yang permintaan dia buat tu. Tengah-tengah jalan yang depan yang berombak-rombak tu pun nak dikatakan. Jadi sebelum dia betulkan jalan tu, buat dewan sekali. Macam tu. Kan? Dan begitu juga bila organize ni, apa kata Sun Tzu, Jeneral Panglima Angkatan Tentera Perang Cina, dia kata apa? If you fail to plan, then you plan to fail. Dia katakan, jika kamu merancang untuk gagal, kamu gagal merancang, kamu merancang untuk gagal. Dia ada satu lagi yang jarang disebut oleh orang. Perancangan tanpa pelaksanaan, kata Sun Tzu. Perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. So kena ada perancangan. Dan begitu juga yang terakhir, niat kita mestilah baik. Inna a'malu bin niat. Nabi ajar kita tentang niat, segala satu perkara bermula dengan niat. Niatlah yang baik-baik. Ingat yang baik-baik. Fikir yang baik-baik. Jangan didik anak-anak kita menjadi kaya. Kerana satu hari nanti dia akan faham bahawa bukan semua perkara boleh diselesaikan dengan duit, tapi dengan bahagia. Ajarlah anak kita tentang bahagia. Kenapa saya suruh kerjasama? Kerjasama kena ada antara PPD, guru-guru dengan para pelajar, ibu bapa. Kenapa? Sebab kena ingat, kalau kamu nak berjalan laju, jalanlah sendirian. Tapi kalau kamu ingin berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Macam power tak ayat tu? Jangan lupa, Puan Kasmiati boleh pakai ayat tu. Tu next. Tunggulah orang dah lupa-lupa, so pakai ayat tu. Ni ayat Samsul Debat ni tak apa. Lepas 2-3 bulan so dia lupa tu. Pakailah balik ayat tu. Kalau kamu nak berjalan laju, jalanlah sendirian. Tapi kalau kamu nak berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Dan akhirnya saya nak pesan juga, Nabi kata apa? Nabi kata, sesungguhnya manusia ni kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Jadi maknanya nak ajar kita ni, nak supaya menjadi seorang yang bersyukur dengan apa yang kita ada. Tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang memberi. Guru-guru hari-hari memberi, beri ilmu, beri didikan pada anak-anak. InsyaAllah itu semua beroleh pahala ibadah dengan satu syarat, niat kerana Allah. Dan begitu juga yang ketiga, Nabi pesan, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak pesan sangat-sangat pada semua, ingat kerjasama antara satu dengan yang lain. Dan tolong jaga adab, terapkanlah nilai-nilai adab. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk ialah baik dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagaknya bersantun. Ingat tu. Jadi makna kata biarlah elok perangai hati pun sejuk. Kan? Dalam ramai-ramai anak kita semua belajar tinggi-tinggi, ada seorang tak boleh harap kita cakap. Duduk kat rumah menyusahkan orang tua. Rupa-rupanya waktu kita sakit, dia yang jaga kita. Dia yang menyantuni kita. Mak nak makan apa? Mak cakap aja saya pergi cari mak cakap. Bayangkan. Tu sebab adab ni penting. Adab sangat penting. Biar dia ilmu sedikit, tapi jangan tak ada adab, kata Imam Malik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Walaupun ceramah sudahlah tamat, maka sematkanlah yang baik itu di dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tonang-tonang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkonang mulik menyebut, jasa baik, sekolah kebangsaan Simpang 3 menyomput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak atas kesediaan mengundang saya pada hari ini.